Ha? لا قدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif qadasallahu sirrah. Dan kata Syekh Abu Usman Al-Maghribi situ radhiyallahu an, barang siapa mengerjakan sunat atas dirinya padahal ini mengambil dan meninggal dan gemar dan marah, dan saya berkata ia dengan hikmah. Barang siapa mengerjakan atas dirinya, saya berkata ia bid'ah. Disambungan daripada matan dulu. Dulu kata apa dulu? Kata Syekh Abu Hasan Al-Hiraqi, perjalanan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu 4 perkara. Pertama, takwa akan Allah SWT, dan hakikat engkau keluar daripada barang yang kepadanya, dan engkau kembali kepada barang kepada Ta'ala. Yang kedua, bahawa engkau lihat akan jatuh padamu dan pada yang lain semua daripada Allah Ta'ala, maka jangan engkau datangkan akan dia dengan iktirat, membangkang segala keputusan Tuhan. Ketiga, berpaling pada waktu, bahawa jangan engkau istighal akan dia pada barang yang telah lalu dan yang pada barang yang akan datang, melainkan dengan Allah Ta'ala istighal. Keempat, bahawa engkau lihat akan Allah Ta'ala dengan suatu perbendaraan, yakni beroleh nafkah engkau daripadanya dalam zahir pekerjaanmu dan dalam batin, pandang itu semua daripada dia. Dan kemudian dikata di sini dan segala pekerjaan yang 4 ini datangkan akan dikau, ya, kurnia Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala juga jadilah sekalian pekerjaan. Maka kata Syekh Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu anhu, barang siapa mengerjakan, ya, sunnah atas dirinya padahalnya mengambil dan meninggal, ya, dalam bentuk pengambilan atau bentuk dia meninggalkan, gemar atau marah, ya, itulah pergerakan dia mengikut akan sunnah tu maksudnya. Sama ada dia mengambil, ya, diikut sunnah, dia tak ambil sebarangan mengambil. Yang haram dia tolak, yang halal dia ambil. Mana meninggal dia menolak pun ikut sunnah, ya, mana tidak ikut akan nafsu dia. Gemar dia pun kerana Allah akan ikut sunnah, marah pun kerana Allah ikut sunnah, itu maksud dia. Jadi maksudnya kalau dia buat semua perkara itu berdasarkan apa yang telah digaris pandukan oleh syariat zahir dan batin, nah saya berkata ia dengan hikmah, ya, mana kalam-kalam yang keluar dia akan jadi kalam hikmah, itu maksud.
Banyak kalam-kalam para awliya ni kan. Ya, kalam kita baca ni kalam awliya ni, hikam ni, hikmah-hikmah daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ya, orang yang bersih qalbi dia. Jadi maknanya apabila seorang tu duduk di atas landasan yang sebenar, zahir dan batin dia sekali, bukan zahir saja, batin sekali betul dengan Tuhan, dengan bahawa dia keluar daripada memandang diri dia fana, dia lenyap dengan Allah Ta'ala. Ketika itu akan keluar kalam dia semua hikmah, ya, hikmatun, hikmatani, hikam. Itu mana hikmah? Itu masuk kata Syekh Abul Usman Al-Maghribi radhiyallahu an, barang siapa mengerjakan sunnah atas dirinya, padahal mengambil dan meninggal, sama ada diambil atau ditinggal, gemar atau marah, sama ada disuka tu atau marah, semua tu kerana Allah maksudnya. Anak saya berkata ia dengan hikmah. Dan barang siapa mengerjakan dia atas dirinya, ya, anak saya berkata ia dengan bid'ah. Ya, siapa yang mengerjakan ia tu kan, ia tu, ia, alif ia tu, bukan he ia tu. Barang siapa yang mengerjakan dia atau mengerjakan ia, dia maknanya perkara tersebut atas tadi, dia mengambil, dia meninggal, dia suka, dia marah, ya, bukan kerana Allah Ta'ala, bukan jalan Tuhan. Nah, saya berkata dengan bid'ah, mana percakapan dia akan rosak. Mana dia buat bekerjaan bukan kerana Allah, bukan perjalanan Ta'ala, maka akan lahir bid'ah. Ya, itu maksudnya. Dia walhasil kata apa sini, hendaklah kita bergerak semua kena dia. Sebab kata Syekh Mu'az Ar-Razi, al-war'u war'ani, al-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Kewarakan itu ada dua bagi. Pertama zahir, dan kedua batin. Zahir apa? Bahawa dia tak bergerak melainkan semua kerana Allah Ta'ala. Itu warak yang zahir. Dan yang batin, bahawa dia tidak masuk dalam kalbi dia, dia tak izinkan masuk, melainkan ingatan kepada Allah. Itu warak yang sebenar. Ya, bahawa dia hidup dia akan terpandu, dan yang dia dapat tu kalam-kalam hikmah daripada Ta'ala. Dah dunia yang terbuka tu maksudnya. Dan berkata Abu Usman Al-Khairi radhiyallahu an, tiada sempurna seorang itu hingga bersamaan hatinya dalam 4 perkara. Ya, seorang tu takkan kamil, takkan sempurna, melainkan bersamaan bagi dia 4 perkara, iaitu dalam menegah dan memberi, mulia dan hina, sama. Ya, Allah Ta'ala beri, itu mana istiwa uzami wal madahi, ya, hatta yastawiya indal mana wal ata, sehingga bersamaan kedudukan qalbi dia tu. Ketika Tuhan beri, Tuhan lambat dia jadi kaya raya misalnya, ataupun Tuhan tarik jadi papa kedana misalnya, ya, bagi dia tak ada apa, super. Tu baru orang tu siddiq dengan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan beri dia banyak, dia dah mengelabar dan dia lanyut, atau tak boleh pakai, ya. Ataupun Tuhan uji sikit, melatah, tak boleh pakai gitu. Ya, yang dia nak sama je. Bila sama tu dia panggil mutmainnah, tetap. Ya, itu mana kita beribadat sampai hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqir, sehingga kaya dengan miskin dia rasa sama. Dia berkawan pun dengan orang kaya, berkawan miskin sama, tak ada apa. Jangan orang miskin dia buat tak pandang, orang kaya buat menonong ni. Kami siap cium tangan kawan pula. Wah. Itu rosak. Ya, jangan ukur manusia dengan ukuran makna duniawi. Ukuran luar tu sesat. Jadi pandang orang tu orang kaya, kau miskin ke, sama, itu makhluk Tuhan tu saja. Itu tempat mazhar memandang kebesaran keagungan Tuhan, jangan lebih daripada itu. Allah. Sebab apa jadi sama tu ni? Sebab ukuran dia lain. Orang kalau ukuran dia dengan menggunakan nafsu, dia akan lain. Kalau orang kaya dia lain, dan kalau orang miskin dia pandang. Ya, bila dia rasa dapat dunia, selain dia tak ada dunia, dia monyok. Ya, itu dia ukuran nafsu yang mengawal dia. Tapi kalau dia bukan ukuran nafsu, ukuran dia dengan Tuhan, tak ada masalah. Tuhan letak macam mana pun, dia sentiasa dengan Tuhannya. Tuhan beri dia dengan Allah Ta'ala. Dia memandang sifat apa? Albir. Tuhan tarik, dia pandang sifat nama Tuhan Al-Qahar, tak ada apa.
Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dalam dua-dua keadaan dia ada makrifat dengan Allah. Tuan tarik pun dia lagi kenal Tuhan, tuan lambat pun dia bakal kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hati dia sebenarnya gantungan dengan Tuhan. Sebab orang kalau hati tak digantung Tuhan, dia tak boleh pakai sebenarnya. Kalau kalbi tidak digantung dengan Allah, orang tu tak boleh pakai. Ya, jadi golongan munafik sini banyak. Cakap bukan main depan dentum, tapi kalbi tak dengan Tuhan. Kalbi dia nak rapat dengan Tuhan pun tak kerti, nak bermanja, mesra, rindu dengan Tuhan pun tak ada. Tu hati orang munafik. Orang Islam hati dia rindu dengan Allah Ta'ala, tu orang mukmin. Kalau hati dengan Tuhan tadi tu hati munafik. Sama ada munafik i'tikad atau munafik amal. Ya, munafik amal mana dia iman, tapi amal dia banyak tergelincir. Kejap-kejap tu buat maksiat, kejap-kejap kan aku buat maksiat tu, kejap buat maksiat ni, kejap mulut dia tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga, semua tak jaga. Jadi banyak terlibat dengan maksiat. Sebab apa? Qalbi dia tak ada. Dalam qalbi dia tak tawajuh ke Tuhan betul. Ya, kejap ada, kejap tidak. Nanti cas dia tak kuat. Jadi ketika itu iman dia ada, tapi amalan dia amalan nifak, amalan golongan munafik juga. Ya. Orang beriman dah hubban jamma, Quran sebut. Kasih daripada Allah tu hubban jamma, kasih yang menggila. Ya, macam mana perempuan dengan laki-laki sedang bercinta, jangan. Itu paling kurang tu. Ulama kata iman kamu paling kurang itu darjat dia. Ya, dia cuma macam lelaki dengan perempuan ingat, bangun, duduk, bangun, teringat, itu paling kurang. Kalau tak ada tu amalnya habislah. Memang down. Ya. Sebab hati dia telah ditawan oleh makhluk. Ya. Walaupun lisan dia bercakap ya, macam orang menakkan Tuhan, tapi sebenarnya hati dia tak ada. Tuhan tak tengok luar kan. Berarti kalau dia tengok orang luar, memang kita kena tipu dan tertipu dengan luar. Sebab luar banyak orang boleh berlakon kan? Bukan payah nak cakap. Di dalam tu betul tidak. Tu. Sebab dia kata hingga bersamaan pada 4 perkara. Pada mana perkara dalam menegah, mana Allah Ta'ala blok, Allah Ta'ala tak bagi, tak ada apa bagi dia. Dia pandang itu nama Allah Ta'ala Al-Mani'. Dan memberi, bila Tuhan beri, dia pandang nama Tuhan, daripada Al-Mu'ti. Ya, dalam mulia ya, dan dalam hina, semua hakikat dia pandang daripada dia. Baru dia panggil dia tu kenal Tuhan dengan sebenar kenal. Ya. Maknanya suasana luar tidak boleh mempengaruhi kedudukan rohani dia dengan Allah Ta'ala. Ya, rohani dia tetap tamakun, mantap dengan Tuhan. Diuji macam mana pun dia tak berganjak. Uji senang pun dia tak berganjak, uji susah pun dia tak berganjak. Itu baru betul. Ya. Setengah daripada tarik ikhlas betul kan. Apa makna ikhlas? Istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Itu pun betul. Ya, orang betul jalan dia dalam kalbi, dia tidak minat dia terkenal, dia tidak minat dia diketahui. Itu betul jalan. Kalau dalam kalbi kita ada minat, soal glamour, orang kenal kita, orang puji, terangkat, itu tak betul. Betul lepas sengit panggil. Ya, orang yang tidak tahu hal tuju makrifat dia dengan Tuhan. Dia digantung orang hati dengan makhluk. Seronok kalau orang ramai urung ni. Bila orang lagi dia pening kepala. Sebab hati dia dengan orang. Orang yang menggantungkan hati dengan makhluk, orang itu menyeksa dirinya sendiri. Sebab makhluk akan hilang. Ya. Oleh kerana itu lepaskan diri kita. Alik galbak billah, tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Itulah sunnah yang terbesar yang ada pada para nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat. Kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kalbi dia masih dengan makhluk, belum cerita lagi, jauh lagi. Ya. Yang banyak temerang yang ni, kalbi dia dengan makhluk. Betul luar dia cakap, Islam berapi-api. Itu temerang panggil. Dalam hati kita dengan Tuhan tak rapat, malulah kita dengan Ta'ala. Ya. Dalam hati kita dia ingat makhluk, ingat dunia tak habis-habis, membesarkan orang. Sudah sudah besarkan diri kita, pandang kita hebat, pandang kita handal, tak payahlah tu. Tak payah, tak berbau jalan makrifat dengan Tuhan. Terlebay katun ni panggil tadi. Banyak lebay katun. Cakap main lagi tadi. Ya. Kita tengok malam-malam tu. Ya. Bangun subuh berapa tanya tadi. Cakap hebat. Bangun subuh berapa? Pukul 5.30, pukul 6.
Orang kau betul dengan Tuhan, kau 3 ke 4 dia nak menghadap dan mencurahkan air mata kerinduan dengan Tuhan, baru dia ahli-lah berjalan. Ya. Di malam bongkang apa ni? Man talaban ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian, dia kena jaga malam. Kalau malam pun tak boleh jaga, kata tuan guru ni Abdul Aziz, kau jangan ceritalah pembohong dia. Tu Guru ni Aziz cakap tu. Kan saya cakap, kalau malam kau bergumpal dengan selimut nak bangun menghadap Tuhan saat pintu langit dibuka, kau bergulung lagi tidur, tak payahlah pembohong ni kau. Itu kalam Tuan Guru ni Aziz, bukan kalam saya. Pembohong ni kau dia. Ya, kau cakap nak buang nyawa, buang selimut pun tak boleh, takut perang masuk, kau lagi dulu. Ya, muka ni kalau buang jangan dia lagi dulu kan. Sebab qalbi kalau tak ada dengan Tuhan tu tak cerita lah. Qalbi mesti dengan dia. Orang akan pertahan apa bila jiwa dia dengan satu benda, dia akan bertahan. Kalau dalam qalbi kita tak ada Ta'ala, nak tahan apa? Cakap lebih temberang banyak kan. Ya, hari ni temberang banyak, cakap kau main. Allah Karim ya. Itu setengah daripada kata ni. Dan kata setengah daripada mereka tu tiada hidup melainkan dengan mati. Ya. Bila mati baru hidup. Bila padam baru terang. Apa maksud dia? Matikan pandangan kamu daripada nafsu, daripada makhluk, baru kamu hidup rohani kamu dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Tutup kalbi kamu dengan makhluk, baru Tuhan buka dengan dia. Mana hidup? Dia kata tiada hidup melainkan dalam mati, yakni tiada hidup qalbi melainkan dalam mati nafsu. Kita matikan kena nafsu kita, baru terang. Contoh Rasulullah kata apa? Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'ah jawfuhu nuran. Sangat nafsu. Iza aqallur rajul at-tu'ma. Apabila seorang lelaki itu mensedikitkan makan, banyak makan je apa je? Nafsu. Makan sana, makan sini, bukan main lagi internet. Tu. Kita tengok dia punya makan menakut. Sebab kalau mengaji di tempat tani tu, guru kalau makan dengan dia, dia buat lagi. Tak boleh makan, tunggu sikit je kita man. Kau nak tambah, tepuk tangan. Kau ni salik ke suluk ke apa, kau jalan ke Tuhan, kau makan bukan main. Dia pun cakap main, tengok makan dah habis. Tambun. Ya, macam kebau ni makan. Ya, tak ada tu, kamu kau orang salik jalan itu. Ya. Tunggu kita main berjalan tu, makan sikit dan buat Rasulullah beritahu tu. Apabila seorang mensedikitkan makan, iza aqallur jatuma mulia jawfu nuran, dipenuhkan batin hati dengan nur, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita layan kena langsung puang kita tekan, mana nak ada cahaya, betul malas ibadat, lembab terhegi-hegi oleh ibadat ni. Habis. Allah. Tu kata setengah ba'dul arifin. Ya, tiada hidup melainkan dalam mati. Jadi tiada hidup hati kita tu, melainkan dalam mati nafsu. Kita bunuh nafsu baru boleh hidup. Barulah kita boleh berdiri tegak menghadap Allah Ta'ala dan menjadi hamba dia dengan sebenar. Kalau nafsu dia tak boleh bunuh, dan kita tak tahu macam mana perangkap nafsu masuk. Licik kan? Dia masuk dalam ibadat lagi bahaya. Tapi kita tak perasan. Kita ingatkan dah bagus, rupanya dah habis. Ya. Sebab kena betul-betul menteliti jalan seni perjalanan rohani. Man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendetili jalan ilmu kerohanian ini, ilmu mengesan dalaman kita dengan Tuhan, buat kontak dengan Tuhan ni, kalau dia tak teliti betul, mata musirran alal kabair, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Kan, dia tengok luar lebay bagus, cantik macam lebay, dalamnya lobe jadi. Ya, dalam tak menghadap Tuhan, biarlah. Kita nak pakai dalam tuan ni. Kalau kalbi tak boleh menghadap Tuhan, jauh lagi lah. Minta maaf dengan Tuhan banyak-banyak. Tuhan tengok dalam, bukan tengok luar. Inna Allah la yanzur ila suarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tak pandang luar kita je. Mana maksud dia? Maksud dia pengukuran akhir yang besar, diterima atau reject amalan seseorang, kerja-kerja Islam dia buat, Tuan tengok dah dalam, dia bersih tak? Kalau dia buat terkena orang, kena dipuji, dia tak habis, semua dia tolak. Itu dalam hadis semua dia cerita dia. Ya?
Allah. Dan kata seorang permula, nikmat yang amat besar itu apa dia? Keluar dari diri. Ya, keluar dari diri. Mana keluar dari nafsu? Nikmatul uzma hiya khuruju minan nafs. Atau nikmat khuruju minan nafs hiya nikmatul uzma. Jadi keluar daripada nafsu itulah nikmat paling besar. Bila dia keluar nafsu dia bersih, rahsia-rahsia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dia akan mendapat maklumat-maklumat hebat. Ketika itu berlazat dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab nafsu dia telah terangkat. Kalau nafsu tak dibuang lagi diikut, maka dia akan dapat berlazat dengan nafsu, bukan berlazat dengan Tuhan. Yang paling bahaya besar bila dia mengikut kelazatan nafsu dia. Habis terhijab dia dengan Tuhan. Ini kalau malaikat maut datang itu pengajian. Kita ada persiapan. Allah. Adakah dalam arif ini mula nikmat yang besar, ialah keluar daripada nafsu, keluar dari diri cuma nafsu, iaitu yang terlebih besar hijab antaramu dan antara Allah Ta'ala. Apa? Diri kamu. Pada suruh mati kan, mutu qabla an tamut, matikan diri kamu sebelum mati biasa tu, matikan mati maknawi kan. Dan kata Sayyidi Abul Abbas, guru bagi tuan pengarang ni, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, Hikam ni guru dia, Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Orang hebat-hebat ya. Wali, guru wali. Oh, dah syak dulu. Dia kata tiada masuk atas Allah Ta'ala. Maksudnya tidak boleh masuk hadrat Allah Ta'ala. Makrifat akan dia, beruns, berjinak dengan dia, bermanja, bersedap dengan Tuhan, tak boleh masuk. Tiada masuk ia melainkan daripada dua bab. Dia boleh masuk dua pintu juga. Satu apa dipanggil? Satu daripada ila babul fana yang akbar, iaitu apa dipanggil? Mati yang tabi'i. Dan kedua daripada dia fana yang tertentu, itulah segala kaum ini. Ya, mati tabi'inya dan mati betul lah kan? Mati betul, baru jumpa esok Allah. Waktu Nabi Ibrahim bila nak diambil nyawa malaikat, dia sama malaikat kan, ada kekasih nak ambil nyawa kasih. Malaikat report balik pada Allah Ta'ala. Allah kata ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Ya, segala tu ya. Bila Allah jawab itu, terus Nabi Ibrahim kata sekarang dia kau tarik nyawa aku. Ya. Kalau kita betul kasih kepada Allah Ta'ala, kasih kepada baginda SAW, kasih pada sahabat, kasih pada awliya-awliya, para ulama-ulama besar, guru-guru kita dulu kan, hebat-hebat semua tu, semua ada lagi tak? Tak ada, semua dah balik. Kalau kita kasih, mana kita sentiasa menunggu nak balik. Betul? Rindu nak balik sebab nak berjumpa dia orang. Tapi sebut mati takut tak nak mati. Oh, itu bukan rindu, bohong. Sebut mati nanti dia dulu. Ya, para kekasih Allah Ta'ala rindu nak berjumpa baginda. Sebab kalau mati sekarang pun carry on, dia tak ada masalah. Bukan minta lain dia tak tahu kita minta mati. Tapi bersedia, seronok. Kedatangan maut merupakan kegembiraan pada ahlillah. Sebab dengan kematian dia tutup dari jalan dunia, dia teruskan lagi hebat di sana itu, lagi lazat di sana kan. Macam ada berani. Dia sakit sikit, hayang dia pergi kawasan ni. Ini kalau jantung blok ni kan jalan terus. Jalan ke mana? Jasad dia pergi jalan kubur, rohani kita ke sana kan. Tuan, kalau betul kita kasih, kalau tidak dia bohong lah kan. Dia cakap kasih pembohong besar panggil. Dia berlakon ni. Sebab dia masih sayangkan nafsu yang cukup menapak atas dunia ni, kalau boleh nak tongkat langit kan. Kita tidak disuruh minta kematian, tapi kita rindu kedatangan dia. Itu maksudnya. Ya, bila-bila masa datang ni, Masya Allah, seronok. Sebab apa? Kita akan dapat bertemu dengan kekasih-kekasih Allah. Semua dah balik. Yang hebat-hebat semua dah balik kan tuan ni. Dan cerita daripada Khatimul Aqsam radhiyallahu an, barang siapa masuk dalam mazhab kami, mazhab siapa? Arif billah ni, ahli tasawuf, ahli sufi, mazhab ahlillah, maka hendaklah dijadikan dalam dirinya tadi 4 perkara daripada mati. Dia kena ada 4 mati tuan-tuan. Macam-macam nama dia buat dia, 4 warna kematian dia. Allah. Iaitu pertama dia panggil mautul ahmar, kedua mautul aswad,
Ya, mati merah, mati hitam, ya, kemudian mautul abyad, mati putih, kemudian mautul akhdar, mati hijau, nama-nama rindan ni. Ya. Maka mati abyad, yang dikatakan mautul abyad, mati putih itu apa? Ia telah lapar. Mana siapa nak berjalan jalan kami, nak sampai betul ke Tuhan, dia sedia berlapar. Jadi dia bersedia berlapar. Mana berlapar pun sanggup. Jadi kita dapat redha Allah Ta'ala. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fil maksiati. Itu dalam hadis. Ya, mautatun fi ta'atillah, kamu mati dalam jalan Allah, pada jalan Allah. Kita gempur jalan Tuhan, kena mati. Ya, lebih baik daripada kamu tak nak mati hidup tapi bergelumang dengan maksiat. Itu keputusan Rasulullah buat. Ya, Rasulullah buat tu. Mautatun fi ta'ati, kamu mati kena mempertahankan agama Allah, lebih baik daripada kamu hidup bergelumang dengan mungkar dan maksiat. Satu. Yang kedua, mautul aswad, mati hitam. Apa maksud dia mati hitam? Ini maksud ni menanggung kesakitan. Maknanya nak berjalan perjalanan Ta'ala, dia sedia berlapar, dia sedia menanggung segala kesakitan. Tu. Dan ketiganya mautul ahmar, mati merah. Apa maksud dia? Menyalahi hawa nafsu. Segala kendak-kendak nafsu kita kerat, cabut. Ya. Tu. Dan mautul akhdar, mati hijau tu maksud dia apa? Membuangkan bergeraknya setengahnya atas setengah. Ada 4 mati tadi tu. Ya. Iaitulah sedia, sanggup berlapar, sanggup menanggung kesakitan, sanggup susah lah, dan menyalahi akan hawa nafsu, perang habis-habis. Ya, itu yang ketiga ni. Dan keempat ialah membuangkan bergeraknya setengahnya atas setengah. Mana apa? Jangan kita iktirat akan kehendak Tuhan. Apa dia tak jangan nak buang. Kita pandai nak alih dan tak. Mana reda dengan kata ni. 4 ni sifat-sifat orang yang dipilih oleh Allah SWT. Ya, akan cepat terbuka. Semua ni bertentangan nafsu. Dan kata setengah orang yang arif tiadalah diperolehi keluar daripada nafsu dengan nafsu. Mana kita nak keluar daripada nafsu tapi dengan nafsu, tak sampai dia. Di pakaian macam orang zuhud. Itu bagus kan? Pakai buruk macam, tapi dia masuk pada nafsu balik. Apa dia? Dia suruh orang puji. Aku pakai macam ni, wah, besok orang kata aku ni orang yang zuhud. Habis nafsu pula. Keluar dari nafsu, masuk ke nafsu balik. Keluar mulut gimana, masuk mulut buaya. Ya. Dan hanya senyap adalah keluar dari nafsu itu dengan Allah, baru dia keluar. Ya, maksud dengan Allah, dia memandang semua tu dari Allah, bukan dari dia. Kalau dia pandang diri dia hebat, dia pandai, habis jawab dia tersangkut lagi. Sebab so, keluarkan diri kita daripada kita. Mana keluarkan keperasanan kita terus menumpu kepada Allah Ta'ala. Maka istighal dengan memeliharakan segala had syariat tu kena jaga. Dan had tariqah, perjalanan dalaman kita. Allah. Dalam zahirnya dan batin. Zahir batin kena ada jaga, syariat dan hakikat. Dan melazimkan adab. Ya. Dan melazimkan adab keduanya, zahir dan batin dia kena adab. Tanpa adab banyak dia terganggu tuan ni. Keberkatan dia tak ada. Untuk ilmu kena beradab dengan Ta'ala, adab dengan Rasul, adab dengan guru, adab sama murid, adab dengan ibu bapa, semua ada adab. Kepala ilmu tu adab. Kalau tak ada adab, orang panggil biadab lah tuan. Ya, dia panggil biadab. Tu berat jawab dia. Allah. Tuan Guru Zaid dulu tuan, dia punya adat sampai pegang tasbih dia pun dikira, kita pun tak perasan ni. Tuan Guru zikir, dia pegang tasbih kan, kita pun pegang tasbih, tak ada adab kita. Kau tak yakin aku kira gitu. Itu tak nampak benda ni. Aku dah kira, kau sibuk nak kira apa. Ya, kalau kita kadang tak nampak benda tu.
Engkau kira apa, aku dah kira seorang, kau diam ikut je lah. Ya, kerana dia pula dia potong dulu, dia waktu semua banyak ada adab penjaga. Kerana seni benda kita tak perasan. Ya, menjaga adab dia menaikkan kualiti, ya, keberkatan dia tu. Dan tiap-tiap hamba itu amal situ dan tiap-tiap hamba ini amal yang tertentu dikendaki hukum tertentu mendirikan pada haknya. Semestinya ada hak yang perlu didirikan. Demikian itulah bersalahan segala hal manusia. Maka segala harakat hamba dan diamnya itu, iaitu segala amal yang zahir, dan qasadnya dan hemahnya dan iradat itu segala amal yang batin. Mana dia kena jalan dua sekali. Syariat yang zahir, tambah cara syariat yang zahir. Yang batin, cara yang batin. Bagi datang dua, zahir dan batin. Disuruh bersihkan dua, wazaru zahiril ismi wa batinah. Firman Allah Ta'ala, maksudnya naklah kamu cuci bersihkan zahir dan yang batin. Dua-dua sekali. Dan tiap-tiap yang satu daripada kedua tadi itu bagi saya dia ambil dalamnya dengan mengerjakan segala pekerjaan dia, mana segala urusan dia tadi kita kena jaga adab dia. Dan adalah rasanya telah mengibarat Imam Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu pada jalan mematikan diri. Macam mana cara kita nak matikan diri kita? Dengan beberapa, ya Allah, dengan beberapa ibarat yang sahih, ibarat yang jelas, terang, ya, yang betul. Maka katanya bermula mematikan diri dalam hakikat, iaitu tabari pada haul dan kuah. Itu maksudnya. Ya, kita tabari berlepas diri daripada haul dan kuah. Bani haya ke muncak dia pergi pada hauqalah tu, la haula wala quwata illa billah. Bila kita dah ucap beribu kali rasa cakap la haula wala quwata, la haula pun la haula, dah wala haula je dah. Orang sebut aku sebut ialah makna dia kena faham. Tidak ada haul, tidak ada daya, wala quwat, tak ada kekuatan, melainkan semua dengan dia. Maksud dia apa? Padamkan haul makhluk dalam memandang haulillah, padamkan kuah makhluk dalam memandang kuatillah. Lepas tu dalam memandang Allah Ta'ala dia takkan ada makhluk. Kalau ada makhluk lagi, nandakan pandangan dia tak betul. Dia masih memandang bayang. Orang bila nampak tuan bayang, bayang dia tak pandang. Dari jauh dia tak nampak tuan, dia pandang bayang. Oh, bayang siapa tu datang makin dekat, makin dekat, ya. Bila nampak tuan, bayang dia hilang. Dia tumpu terus kepada tuan. Begitulah gitu. Mula ambil dalil, bila terang dalam, ya, terbuka hijab dia dengan Allah Ta'ala, syuhud dia musyahadah tu maksudnya. Hilang yang lain, tak nampak, tak lagi lah sebab-sebab pada pandangan. Dia buat tapi tak pandang. Mana membuangkan haul dan kuat, itu panggil tabari. Apa makna tabari? Berlepas diri. Allahumma inna nabra'u ilaik. Kan ada doa kan? Ada sahabat saya suruh baca doa tu. Allahumma inna, ya Tuhan kami, nabra, kami berlepas diri, min haulina wa quwwatina wa nattajih ila quwwati, dan kami berhadapkan memandang kuah engkau dan haul engkau. Besar doa tu, ya, doa mematikan diri begitu. Allahumma inna nabra'u, ya, kalau surah abra'u, mana kami berlepas diri, min haulina wa quwwatina, daripada memandang haul kita dan kuah kita. Ya, kemudian wanat tajih, dan kami berhadap, bertumpu, tawajjuh, ya, ila haulika wa quwwati, kepada haul engkau dan kuah engkau. Aduh. Di hati kita bertawajuh kepada memandang haul dan quwwatillahi ta'ala, bukan memandang kepada hauli wa quwwati, kan, kepada kuah dan kekuatan itu terhijab. Kita pandang je diri kita terhijab dengan Tuhan. Tuhan tak suruh pandang dia suruh pandang dia. Dia segala-galanya. Lepas tu bila pandang dia gaib yang lain, sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang yang duduk dalam makam hakikat sebenarnya apa? Ghaba anil haq, lenyap makhluk daripada pandangan qalbi dia. Luar ada, dalam kan. Sebab apa dia lenyap? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab dia musyahadah akan malikul haq, raja yang sebenar-benar, wallahu ta'ala. Sebab tu maksudnya kalau dia tawajuh ke Tuhan memang hilang. Bermakna mafhum dia sebalik, kalau masih ada belum tepat. Kalau dia tepat memang hilang.
berlazat, bernikmat dia dengan Tuhan. Itu nikmat paling besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dibuka engkau dengan dia. Allah karim. Itu maha tadi. Dia tabari, dia lepas daripada haul dan kuah dia. Dan taslim kepada hak Ta'ala. Mana taslim pun menyerahkan diri terus pada sekalian iradatnya. Mana dimatikan iradat dia dalam memandang iradatullah dan ikhtiar dia dan ikhtiar Ta'ala. Dia menghapuskan segala asar basyariyah. Dia menghapuskan segala asar kesan-kesan basyariyah yang dibangsa kepada makhluk ni. Daripadanya arat basyariah, mana sifat-sifat manusia yang keji, banyak makan, banyak tidur, banyak cakap yang bukan, semua ditinggal. Ada maksud dia ukhrud min awsafil basyariyatik, ya, an kullu wasfin munaqidin li ubudiyatik itakunu linida'il haqqi mujiban min hadratihi qaribah. Ukhrud mana keluar, buangkan daripada diri kamu segala sifat-sifat kemanusiaan yang liar, ya, supaya kamu layak mendekat diri dan mendapat lidak seruan daripada Ta'ala, mana futuhat akan dibuka. Itu jawab dia. Dia dua, ya kan, paslun wasal, kerat sampai. Kalau tak wani kerat, nafsu tak sampai dan ni. Habis. Dan satu lagi, maka sekalian inilah yang cenderung kepada mati diri, yang membawa kepada hadratul kursi. Dia boleh masuk hadrat kesucian Tuhan kerana keadaan berlaku atas yang dikenal syariat dan hakikat. Dan dengan cahaya keduanya, cahaya syariat dan hakikat, menunjukkan kepada tiap-tiap orang salik itu, tiap akan orang salik dan murid. Orang salik jalan, murid baru mendaki. Dan tak dapat tiada bagi murid, ya, itu pada segala jalan ini daripada bersahabat syekh yang muhakkik, mana guru yang betul-betul mentahkikkan, yang mursyid, ya, yang boleh memimpin, yang telah selesai, ya, daripada melintas nafsu. Dia seberang nafsu semua tak adalah, dia lepas. Itu panggil mursyid yang kamil. Dan telah khalis, telah bersih daripada hawanya, maka menyerahkan ia akan dirinya kepadanya, melazimkan taat. Kalau kita serah diri, Tuhan, kita serah pada Tuhan, macam kan. Tujuan itu supaya dibimbing, melazimkan taat dan mengikut kepada yang jalan tiap-tiap yang diisyaratkan dengan dia, daripada tiada syak, barang gudang ada syak. Lepas tu belum berbaiat semua, kena cari guru tu betul, yakin. Lepas tu baiat, jangan ada paling awal, rosak jiwa kita ni. Dan takwil, maka sebenarnya kata mereka itu, barang siapa tiada ada baginya syekh, maka syaitan itu syekhnya. Man lam yakun lahu syekhun fa syaitanu syekhu. Siapa tidak ada syekh mursyid yang sebenarnya, maka apa? Maka syaitan jadi guru dan mursyid syaitan. Jadi kena mursyid betul-betul. Ya, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, di akhir zaman banyak mursyid tangkap muat. Berlambak harga tanah mursyid jadi pelesit. Kata kerti ilmu syariat tu salah. Sebab dia di Indonesia ada satu terkanak Syabandi, akan dia ada syarat, ya, kalau nak jadi mursyid dia kuang-kuang kitab fiqh Fathul Mu'in dia kena baca. Kalau kita usuluddin, kitab ni kena baca. Kalau tasawuf, kitab ni kena baca. Dia boleh baca, boleh mengajar, kuang-kuang je mursyid. Kalau tidak, dia tak bagi. Betul lah tu. Bagi kita mursyid nak irsyad, nak tunjuk orang. Tiba-tiba kalau syariat pun tak penting, dia mursyid kata semayang pun tak betul. Hukum semayang kan, macam-macam bising. Saya orang Rabbana pun mursyid dengan ada mursyid, ada kubersit. Banyak jadi tu. Sebab jalan-jalan terdekat jadi rosak orang yang macam ni. Dan ya, dua ke depan, rupanya syariat lintang bukang. Ya, Islam tak tu, perjuangan Islam tak tu, habis. Abang kata, apa tarekat dia ni? Bukan tarekat yang rosak, dia yang rosak. Sama macam kita juga. Ya, dia nama Islam pergi minum arak. Ya, siapa yang rosak? Bukan Islam tu rosak, tapi dia merosakkan nama Islam. Islam tu tak utuh, tapi dia merosakkan nama Islam. Apa orang Islam macam ni? Macam tu lah. Ya, bila syariat tu kuat, kalau tarekat lagi kena syariat dia kuat, dan kau boleh mudah-mudah. Ya, tu kata Syekh Abdul Wahab, bukan saya cakap tu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali besar, kutub besar. Di akhir zaman kau tengok bersepah macam ni. Sana mengaku, sini mengaku, padahal tak ada apa pun. Ya, ada setengah tu buat baca warid macam-macam tu. Baru pergi alam misal dia. Alam misal kata dah sampai. Alam misal pun dia tak kerti nak beza.
mana tahqiq mana tu minta itu dah sampai ke mana tu? Sampai semalam ni. Mudah now sampai macam tuan ni. Sebab jalan ni kena cermat. Mencari jalan tarikat sufi ni kena cari sebab jalan ni memang hebat. Tapi kena cermat, jangan silap. Macam orang berniaga, dan kita berniaga kalau tak untung jangan rugi. Ya, kalau masuk tak kena masuk rugi. Ruginya kita tak tahu, soal akhirat baru kita melaung. Ya. Jangan maknanya mudah-mudah kena perhati itu betul. Syariat kena jaga tu. Betul boleh berpisah dua tu. Man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka wa man tafaqqaha bila tafaqqa tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tafaqa. Cara nak pergi jalan hakikat di jalan ni. Syariat kadang tak payah belajar mana dia. Pernah aku jumpa kan. Dia buat jalan tarekat, dia kata apa belajar tarik je, kau tarik lah putus tasbih kau. Macam-macam tuan-tuan. Dia tak tahu masyayikh tata kenal tak? Dia kenal tak masyayikh tata tu? Semua ulama besar-besar tu karang kitab besar-besar tuan. Apa sebab dia karang? Dia suruh kita mengaji, dia suruh kita faham. Jangan kau pakai sebat sonok ni main short sendiri banyak ni. Dia panggil apa? SS short sendiri. aku ni banyak short sendiri kan? Jaga jangan tertipu. Ya, sebab kita perjalanan kena nak mati kan. Kalau kata babas sekali besok walayazubillah. Ya, kena jaga betul lah. Itu pesanan dari Syekh Abdul Wahab. Ya, tuan-tuan ulama besar, wali besar, supaya kita betul-betul niaga. Kalau tak untung jangan rugi maknanya. Itu maksudnya. Ya, kalau tidak rugi kita terbabas walayazubillah. Sebab jalan kerohanian dia detail. Kalau tak berjalan pula tak boleh. Dia mati mengekal ke dosa besar. Kalau dia tak perasan penyakit dalam tu masuk, dia ingat bagus, rupanya dunia alam lambat lah. Bersepah penyakit-penyakit dia tak perasan. Hari jadi lebay perasan pula. Macam-macam ni. Sebab Islam tu dah cantik. Dua, zahir wal batin kena kemas. Habis tu. Kemudian dan kata si Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu anhu, kalau ada seorang itu telah berhimpun segala ilmu sekaliannya dan bersahabat segala taifahmu manusia nasihat tidak sampai ia kepada kesudahan segala lelaki melainkan dengan riyadah daripada syekh atau imam atau yang beradab mutaaddib. Mana dia kena cari orang yang betul-betul sampai ke Tuhan dan mimpin dia. Tuan Imam Ghazali kata talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan mursyid yang sebenarnya yang menjadi kemestian walaupun dia terbesar di ulama syariat. Sebab urusan dalam dia main dalam, dia dah khas dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maghfirna ya Allah sallallahu. Inna khaira kullahu bil anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Yes, good.